batas yang sebenarnya tidak memenuhi hasrat mempelajari sejarah bagi sebagai seorang Muslim. Okey, itu nombor satu. Dah hampir 20 minit ni. Pelajaran nombor satu. Hendaklah kita meletakkan asas pembelajaran sejarah yang betul. Belajar sejarah untuk membina masa depan. The key word is sejarah adalah tertingkap masa depan. So I don't want to go through all this. Cuma kita nak rumuskan di sini ialah sejarah tu sebagaimana pohon, dia hidup dan dinamik. Dia hidup, dinamik, ya, berkesinambungan, berterusan. Sesuai dengan peradaban manusia yang tidak terputus dari awal hingga akhir. Sebab itu kita tak boleh bicara sejarah ini isolasi. Kita tak boleh ambil mana-mana bahagian daripada sejarah ini dan membicarakannya secara terpisah daripada pengalaman sejarah yang panjang, terutama bila kita bercakap tentang sejarah Islam. Never take any part of the Islamic history of any part of this ummah and discuss it in isolation. Kita tidak akan dapat the big picture. Kita tidak akan dapat memahami gambaran besar daripada perjalanan sejarah umat. Ini cukup penting. Sebab itu apabila sejarah dipelajari dalam konteks negara bangsa, kita tidak akan memahami proses perjalanan sejarah itu. Sebab konsep negara bangsa itu sendiri bermasalah. Konsep negara bangsa ini bukan sesuatu yang kita cipta. Konsep negara bangsa ini dicipta oleh penjajah. Konsep negara bangsa inilah yang memisahkan umat ini daripada satu ummah yang bernaung di bawah sistem khilafah kepada 67 negara yang terpisah-pisah di dalam sempadan-sempadan politik antarabangsa, yang mana sempadan-sempadan inilah yang melumpuhkan umat ini, tidak dapat disatukan. Bahkan mereka hilang sensitivity mereka, solidarity mereka, sehingga lumpuh untuk mempertahankan tanah suci mereka sendiri. Konsep negara bangsa ini memang diimpose ataupun dipaksakan ke atas umat Islam supaya umat ini menjadi lemah, tidak dapat disatukan dan tidak dapat membela dirinya, bahkan tanah sucinya pun tergadai sehingga hari ini tak dapat dipertahankan dan tak dapat dibebaskan. Itulah masalahnya apabila kita mempelajari sejarah dalam konteks negara bangsa. Kalau kita tengok Malaysia dan Indonesia pun dah cukup, ya? Sempadan yang dilakar antara Malaysia dengan Indonesia ini sebenarnya garis lurus. Kalau dah tak ada Selat Melaka, sempadan antara semenanjung Malaysia dengan Sumatera hanyalah satu garis lurus yang dilukis dengan pembaris. Sama lah seperti sempadan Mesir dengan Sudan, sama. Mesir dengan Libya, sama. Iraq dengan Jordan dengan Syria, sama. Walhal kita tak nampak pun satu geographical picture atau ciri-ciri geografi untuk mewajarkan garisan tadi dilukis. Apa dia salient geographical picture yang memisahkan Mesir dengan Sudan? Ada sungai kan kat situ? Tak ada. Yang ada adalah sungai Nil yang mengalir dari utara ke selatan. Mana ada sungai yang merentas dari timur ke barat? Mana ada jurang, mana ada gaung, mana ada gunung? Antara Libya dengan Mesir. Kalau kita berada di tengah-tengah sempadan tu, kita tak tahu di mana Mesir, di mana Libya. Batu tandanya tak ada. Ia yang satu padang pasir yang luas terbentang. Di mana sempadan? Siapa yang cipta ni? Siapa? Penjajah yang punya agenda untuk memecah belah umat ini. Cuba kita lihat negara barat di Eropah. Sempadan-sempadan di antara Spanyol dengan Perancis, dengan Jerman, dengan Itali, dengan England, dengan Austria, dengan Hungary, Poland, semuanya adalah sempadan-sempadan yang sudah jadi. Sama ada sungai Rhine, banjaran pegunungan Alps, Pyrenees, English Channel, semua itu adalah sempadan-sempadan semula jadi. Sehingga kita lihat antara satu dengan satu negara terdapat perbezaan kebudayaan, terdapat perbezaan bahasa. Itu menunjukkan mereka ini memang different stock of people, memang suku bangsa yang berbeza. Tapi kita, apa yang membezakan kita dengan umat Islam di Indonesia? Apa yang membezakan umat Islam di Mesir, di Libya, di Sudan, di Mauritania, di Tunisia, di Maghrib, Iraq, Sudan, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon? Apa yang membezakan mereka?
Mereka ini bangsa Arab, berbahasa Arab, bahkan beragama Islam. Ini sebab itu sangat penting kita memahami perkara ini. Okey. Nah, anak-anak, ketengahkan ada beberapa sifat sejarah. Ini poin nombor 2. Kita tak masuk lagi sejarah Nusantara. Ini sempat kita tidak kata. Ya? Sekejap takut emergency. Ya, ya. Ini Dr. Hafiz, Dr. Hafiz. Ya. Dah program. Kalau ada bunyi masjid, so kita akan nombor ini. Ya. Okey. Baik. Mari kita lihat beberapa sifat sejarah. Yang pertama, sejarah ni sunnatullah. Bila kata-kata sunnatullah, ada tak siapa-siapa yang dapat mengelak ataupun dikecualikan? Tidak. Sebagaimana pisau memotong, ya? Sebagaimana api membakar. Tidak ada sesiapa pun dapat mengelak daripada proses sunnatullah berlaku kat atas. Ini penting untuk kita memahami sejarah. Nombor 2, dia neutral, dia tidak memihak. Oleh kerana dia tertakluk pada sunnatullah, maka semua bangsa di atas muka bumi ini akan tertakluk kepada sunnatullah yang sama. Maka dengannya dia neutral. Dan seperti kata yang lain, kalau kita menempuh satu jalan kezaliman, maka kesudahannya ialah kehancuran. Kalau kita memilih jalan ketakwaan, maka penghujungnya adalah kemakmuran. Sesiapa yang memilih jalan yang ditempuh oleh Fir'aun, maka nasib yang menimpa dia tak ubah nasib yang menimpa Fir'aun, walaupun dia mengaku seorang yang beriman. Ini jelas, ini sangat penting. Mentang-mentang kita Muslim, apakah kita ingat kita akan terlepas daripada hukum yang tetap dan tidak berubah yang akan berlaku kepada semua, sama ada seseorang itu mengaku beriman ataupun seorang yang kafir, sama saja. Yang ketiga, dia satu kitaran. Apa maksud satu kitaran? Sejarah ni occurred inside. Berarti ada jatuh bangun. Proses jatuh bangun ini akan berlaku pada semua tamadun, ya. Kenapa dia berlaku? Kita akan lihat kenapa dia berlaku. Kitaran tamadun ini pernah dikemukakan oleh seorang mahaguru sejarah, Ada Toynbee. Dia menulis suatu siri treatise yang kita panggil produknya, penulisan dia yang teragung, study of history, ya. Yang mana apa ni terlihat dia menulis daripada tahun 1934 hingga 1961 untuk menghasilkan 12 jilid buku. Berapa tahun? Berapa tahun? Jadi anda teringat kat Hamka, program ni namanya Hamka. Buya Hamka ni, dia adalah seorang penulis buku yang prolifik, banyak buku yang dia tulis, buku-buku novelnya, buku-buku Islamnya, buku-buku tentang sejarah dan sebagainya. Tetapi kemuncak hasil penulisan dia adalah Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar complete 30 juz. Dia pernah dia menulis pada pengantar buku tersebut, di mana dia mengeluh masa dia amat terhad. Dia sibuk mengajar, bukan saja di masjid-masjid, tetapi dia menjadi dosen, menjadi pensyarah di Universiti Surabaya, di Jakarta, di Gajah Mada, di Airlangga, di Makassar, di Aceh. Dan kita tahu, maklumlah, tahun 1960-an mana ada Air Asia, nak terbang daripada satu pulau ke satu pulau mengambil masa yang lama. Jadi dia risau. Dalam tempoh 10 tahun dia hanya berjaya menyiapkan 2,5 juz. Itu umur semakin laju. Apakah aku
dikurniakan umur yang panjang untuk melengkapkan penulisan tafsir sebanyak 30 juzuk. Keluhan itulah keluhan. Dia takut dia tak siap buku tafsir tersebut. Jadi apa yang berlaku, Allah Ta'ala kurniakan dia satu anugerah. 1963 dia ditangkap oleh Soekarno atas tuduhan menyokong kelompok penerangan dalam peristiwa konfrontasi. Itu fitnah yang dilemparkan kepada Pak Buya. Jadi dia dipenjarakan selama 2,5 tahun. Dalam tempoh 2,5 tahun untuk lengkap 28 juzuk. Jadi itulah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak menulis buku ni bukannya sesuatu yang mudah. Jadi anda pun cubalah cuba juga belajar menulis buku jejak risalah di Nusantara. Jadi anda bercita-cita untuk melengkapkan 10 jilid. Ya, entah siap tak tidak, umur pun dah semakin dah semakin senja, ya. Masa pun semakin terhad, kesihatan pun semakin tidak mengizinkan. Tapi janganlah sampai Allah anugerahkan apa yang Allah anugerahkan. Kalau boleh janganlah. Direhatkan supaya ada masa 24 jam untuk menulis. Wallahu a'lam. Tapi okey, kembali kepada dahaga batuk ni. Anak Toynbee ni di dalam buku A Study of History ni, dia sampai pada satu rumusan. Sejarah dunia berasaskan kepada letak sejagat kebangkitan, perkembangan dan keruntuhan. Dia melihat sejarah ini berlaku dalam satu kitab. Kebangkitan, kemudian kelahiran, kebangkitan, perkembangan dan kemudian keruntuhan. Ini jugalah sebenarnya yang telah diketengahkan oleh Ibn Khaldun. Kita mempunyai tokoh sejarawan terunggul yang menjadi rujukan kita, Ibn Khaldun. Di dalam kitabnya, penulisan Kitabul I'tibar, penulisan terhebat Ibn Khaldun adalah Muqaddimah. Tetapi beliau juga menulis kitab-kitab yang lain sebagai seorang ahli sosiologi, sebagai seorang ahli ekonomi, sebagai seorang ahli sejarah. Salah satu daripada kitab yang dinukil oleh Ibn Khaldun adalah Kitabul I'tibar, di mana beliau mengatakan when a society becomes a great civilization, its high point is followed by a period of decay. Samalah apa yang diungkapkan oleh Arnold Toynbee tadi. Suatu tamadun akan sampai kepada kemuncaknya dan kemudian dia akan jatuh merudum. Ini yang dikatakan sebagai kita cycle of civilization, dan kita boleh rumuskan dalam bentuk begini. Graf yang menaik sampai kepada kemuncaknya, zenith, kemudian dia menurun dan akhirnya luput. Luput tinggal dalam lipatan sejarah. Inilah yang dinamakan sebagai kitab tamadun. Nah, dan terbukti ini bukan hypothetical, bukan teori semata-mata, tetapi terbukti melalui pengalaman tamadun-tamadun yang pernah wujud di atas muka bumi. Contohnya the Roman civilization about 1000 years, the Persian Empire about 1000 years, Portuguese conquest about 300 years, Communist Russia about 70 years, the British Empire about 400 to 500 years, the USA 1886 sampai. Apakah USA akan tamat dan mengalami nasib yang sama? Kalau berdasarkan kepada rumusan the cycle of civilization, USA juga akan mengalami proses yang sama, kerana sesiapa pun tidak boleh lari daripada sunnah Allah, kerana sejarah itu bersikap mutlak. Beginilah kita melihat dan menilai civilization that come and goes throughout history. Bahkan sekarang pun kita sudah melihat fasa-fasa kejatuhan Amerika, baik di sudut ekonomi, baik di sudut ketenteraan. Di sudut ekonomi contohnya, China is racing, has raced past Japan. China sudah pun mengalahkan Jepun dari sudut penguasaan ekonomi, nilai ekonomi. Dan dalam tempoh 10 tahun, berdasarkan kepada pengamatan ahli ekonomi dunia, China akan menyaingi Amerika, bahkan mungkin akan mengatasi Amerika dari sudut penguasaan ekonomi. So Amerika juga tidak dapat lari daripada kenyataan ini. Mari kita lihat. Ini penting untuk kita memahami hakikat tamadun. Apa yang dipaparkan ini adalah the Empire Mongol. This is the largest empire that has ever existed on Earth. The expanse of the empire extended from Korea
Semenanjung Korea sampai Hungary. This is the largest empire that has ever built